Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada Dr. Muhammad Khairil Abdul Wahab sebagai pensyarah bagi kursus HMT 321 Semantik Bahasa Melayu dan penonton sekalian. Saya Muhammad Rifdi Syahmi bin Muhammad Rizal 145712 bersama ahli lain kumpulan saya, Saudara Muiz, Saudara Fidaus dan Saudari Nadia akan membentangkan sebuah pembentangan yang bertajuk Bincangkan Kesinoniman 10 Leksikal berdasarkan Kamus Sinonim dan buktikan kesinoniman ini berdasarkan ayat yang dijana daripada korpus DBP dan Malay Concordant Project. Buktikan sama ada kata-kata ini benar-benar bersinonim apabila bertukar ganti dalam ayat atau persekitaran sintaksis yang berbeza. Kita akan lihat penerangan seterusnya mengenai tajuk pembentangan ini. Baiklah, saya akan mulakan dengan bahagian pengenalan. Sejak zaman Yunani lagi, perkataan semantik ini telah lama dibincangkan yang berasal daripada perkataan Greek semantikos yang membawa maksud erti yang penting. Menurut Ari Adrasah Isa 2010, sinonim dapat dikategorikan kepada dua jenis, iaitu sinonim dekat atau lebih dikenali sebagai sinonim separa, dan kedua adalah sinonim jati atau mutlak. Jadi antara sinonim separa dengan sinonim jati ini sudah semestinya terdapat beberapa perbezaan yang dapat dihuraikan dengan lebih jelas dan terperinci. Menurut Salinah Jaafar dan Dorin 2016, syarat untuk membezakan dua jenis sinonim ini dinyatakan oleh Lyon 1981 dapat dibahagikan kepada tiga perkara. Yang pertama, sinonim ini bersinonim penuh jika semua maknanya yang sama. Kedua, sinonim ini bersinonim secara keseluruhan jika pasangan itu bersinonim dalam semua konteks. Dan ketiga, sinonim ini bersinonim secara lengkap jika pasangan yang bersinonim bagi semua dimensi makna yang relevan. Pada bahagian suratan kajian ini, kami telah membuat rujukan kajian-kajian lepas yang mempunyai berkaitan jelas dengan perbincangan ini, iaitu yang pertama, kajian Nur Eliza Abdul Rahman dan Muhammad Syahrizal Nasir 2014 dalam jurnalnya yang bertajuk Faktor Kewujudan Sinonim dalam Bahasa Melayu dan Arab, Satu Analisis Perbandingan. Kajian ini menggunakan kaedah analisis perbandingan dan telah menekankan faktor-faktor yang melahirkan sinonim dalam bahasa Melayu. Seterusnya, dalam jurnal yang sama, Keraf 1991 pada halaman 36 memerihalkan sinonim sebagai makna emotif ataupun nilai rasa dan evaluatif. Yang ketiga ialah kajian Zulfa Dinamis dan Saleh 2015 dalam jurnalnya yang bertajuk Konsep Sinonim dalam Teks Terjemahan Novel Depa ke dalam Bahasa Melayu oleh Abdullah Husin. Kaedah kepustakaan dan analisis teks digunakan dan contoh yang diketengahkan ialah perkataan ibu dan emak, di mana ibu turut digunakan kepada haiwan serta benda dan bukannya merujuk kepada manusia semata-mata. Manakala perkataan emak pula dikhususkan kepada manusia sahaja. Kesemua suratan kajian ini dijadikan sebagai rujukan untuk mengkaji menganalisis kesinoniman leksikal dengan lebih terperinci. Seterusnya, saya akan menyambung bahagian metodologi kajian. Menurut Hornby 1985, metodologi kajian merupakan satu set kaedah yang digunakan untuk menjalankan kajian ke atas kajian yang tertentu. Oleh hal demikian, kumpulan kami telah menggunakan kaedah rujukan ke perpustakaan bagi melengkapkan kajian ini. Melalui pembacaan pelbagai sumber seperti buku-buku yang berkaitan dengan sinonim, kamus bagi mencari maksud sinonim dan internet untuk mencari data-data yang bersesuaian, contohnya melayari korpus Dewan Bahasa dan Pustaka. Leksikal pertama, maksud leksikal sinonim bagi leksikal korban dan mangsa ialah orang yang menanggung penderitaan akibat sesuatu. Sinonim bagi leksikal ini adalah sinonim separa. Hal ini dikatakan demikian kerana sinonim separa ialah sinonim yang tidak jati kerana ungkapan yang bersinonim ini membawa maksud berbeza antara satu sama lain sekiranya ditukarkan perkataannya, iaitu leksikal korban kepada leksikal mangsa dalam ayat yang sama. Contohnya, itu daripada segala yang mempersembahkan korban, baik lembu, baik domba, kambing, maka hendaklah diberikan orang. Penjelasan korban di sini adalah untuk menyediakan atau menjadikan haiwan yang halal disembelih untuk dimakan dagingnya sebagai tanda kesyukuran atau menunaikan ibadah. Namun, ayat ini akan berubah maknanya sekiranya leksikal korban ditukar ganti kepada leksikal mangsa. Ayat ini akan menjadikan makna ayat tersebut berbeza, iaitu membawa maksud haiwan tersebut akan dimatikan secara kejam atau paksa. Leksikal kedua, Kuala Muara. Leksikal ini membawa makna tempat, yang di sungai mengalir masuk ke laut atau tasik. Sinonim bagi leksikal ini adalah sinonim jati. Hal ini dikatakan demikian kerana sinonim jati atau sinonim mutlak ialah ungkapan yang bersinonim secara penuh, keseluruhan dan lengkap bagi leksikal Kuala dan Muara.
Leksika ini juga dapat dijelaskan dengan lebih terperinci, iaitu kedua-duanya leksika ini adalah leksika yang membawa konteks yang sama kerana kedua-duanya masih membawa makna yang sama. Contoh ayat, Melaka bahawa paduka Adinda telah berlabuh di kuala ini. Setelah Baginda mendengar sembah orang itu, maka Baginda, maksud ayat ini masih lagi sama sekiranya leksika kuala ditukarkan kepada muara kerana kedua-duanya menggambarkan tempat, yakni Baginda itu berada di sungai yang sedang mengalir ke tasik ataupun laut. Leksika ketiga, leksika bersinonim bagi kopiah dan ketayat yang membawa maksud sejenis penutup kepala lelaki, dan leksika ini masih lagi menunjukkan sinonim jati kerana kedua-duanya membawa maksud yang sama sekiranya diubah dalam konteks ayat. Contoh ayat, Raja sekolah aliran agama mengamalkan pemakaian jubah dan kopiah kerana dianggap sebagai simbol Islam adalah suatu arahan. Itu adalah apa yang telah dinyatakan dalam ayat, dan sekiranya leksika kopiah tersebut ditukarkan kepada ketayat, makna ayat tersebut masih lagi dalam konteks yang sama dan menyatakan benda yang sama, yang mana merujuk kepada penutup kepala bagi lelaki, iaitu kopiah yang berwarna putih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada doktor dan rakan-rakan sebenarnya. Saya Muhammad Firdaus bin Muhammad Sani bernombor matrik 1485 menyambung semula pengetahuan mengenai leksika. Leksika yang keempat adalah carik dan koyak. Perkataan carik dan koyak ini membawa makna yang serupa, sama, tetapi mempunyai makna yang berbeza ataupun membawa makna yang lain, iaitu perkataan carik merupakan perkataan yang merupakan cara mencabut ataupun mengoyak sesuatu benda seperti kain sehelai demi sehelai, sikit demi sedikit, seperti contohnya mencari bulu ayam. Manakala rabak koyak ataupun koyak ini yang panjang dan besar kerana disebabkan tersangkut pada sesuatu benda yang tajam seperti paku di dinding, dan ia juga dilakukan secara kasar. Sebagai contohnya, apabila ibunya marah tentang pakaian yang carik dan kotor itu, dia mendiamkan diri saja. Ini menunjukkan bahawa leksika yang keempat seperti perkataan carik dan koyak merupakan sinonim separa, iaitu sinonim yang tidak jati kerana mempunyai ungkapan yang bersinonim ini membawa maksud yang berbeza. Kerana carik merupakan perbuatan yang mengoyak sehelai demi sehelai, tetapi kalau koyak pula membawa maksud perbuatan yang secara kasar dan luka yang tersebut membawa luka yang besar. Seterusnya leksika yang kelima, iaitu banyak ramai. Sinonim banyak ini membawa maksud besar jumlahnya atau bilangannya. Manakala ramai pula terdiri daripada jumlah yang banyak yang mengenai ataupun berkenaan dengan orang ataupun manusia. Kebiasaannya ramai orang merujuk kepada suasana, iaitu keadaan, dan sinonim bagi leksika ini adalah sinonim jati. Sebagai contohnya, kita juga menasihatkan orang ramai yang dijakiti demam supaya segera menjalani pemeriksaan di hospital dan klinik, katanya. Sinonim bagi ramai, perkataan ramai tersebut merujuk kepada orang yang dijakiti demam. Dan seterusnya, akan tetapi jika sinonim iaitu banyak berada di hadapan perkataan orang seperti banyak orang dijakiti demam, ayat tersebut adalah betul kerana sinonim banyak membawa maksud bilangan atau jumlah yang ramai. Ini jelaslah bahawa banyak dan ramai membawa makna dan maksud yang sama. Leksika yang keenam, iaitu beranak bersalin. Sinonim bagi perkataan beranak dan bersalin membawa makna yang sama, tetapi digunakan mengikut konteks ayat, iaitu perkataan beranak sesuai digunakan bagi haiwan ataupun binatang yang melahirkan anak. Manakala perkataan bersalin pula adalah digunakan untuk manusia untuk melahirkan anak. Dan sinonim bagi leksika ini adalah sinonim separa kerana beranak dan bersalin ini membawa makna yang sama, tetapi digunakan mengikut konteks ayat. Seterusnya, perkataan beranak ini tidak sesuai digunakan untuk tujuan manusia kerana ia akan menghasilkan ayat yang tidak gramatis atau kurang gramatis. Kerana seperti yang kita lihat, Siti Fatimah bersalin anak perempuan. Jika perkataan bersalin ditukar kepada beranak, Siti Fatimah beranak anak perempuan. Ini menunjukkan bahawa perkataan beranak tidak sesuai ataupun kurang gramatis jika digunakan untuk tujuan manusia. Tetapi perkataan beranak ini boleh digunakan untuk tujuan bukan manusia seperti haiwan. Lembu Pak Ahmad beranak 2 ekor. Itu saja daripada saya.
Seterusnya, berdasarkan jadual 7, struktur makna leksikal bagi kampung dan desa juga membawa maksud sebuah daerah pendalaman. Anwar Ridwan 2010. Struktur makna bagi kedua-dua perkataan ini dapat dikenal pasti adalah sebagai sinonim jati. Hal ini dikatakan demikian kerana sinonim ini tidak mengalami perubahan makna dalam konteks ayat apabila melihat penggunaan kata atau leksikal tersebut bertukar ganti dalam persekitaran sintaksis yang berbeza. Menurut Salina Jaafar dan Dorin 2016, syarat untuk membezakan dua sinonim jenis ini dinyatakan oleh Layon 1981 bagi struktur makna kampung dan desa telah memenuhi syarat sinonim jati kerana sinonim ini bersinonim secara keseluruhan jika pasangan bersinonim dalam konteks yang berbeza. Sebagai contoh ayat daripada data leksikal kampung yang dipetik daripada Malay Kokodis Project, maka Tita Seri Bentara, sungguhkah kampung anakku dimasuk penjurik, maka sembah Raja Melaka. Manakala data leksikal desa, maka segala orang desa dan gunung itu pun semuanya habis lari mengusir negeri besar itu, seperti yang ditunjukkan dalam jadual ini. Justifikasi masuk ayat ini masih lagi membawa makna yang sama sekiranya perkataan kampung ditukarkan kepada desa kerana kedua-duanya menggambarkan kawasan kediaman daripada sekumpulan rumah di luar bandar atau kota, walaupun penggunaan leksikal tersebut diletakkan dalam persekitaran berbeza dan perubahan makna tidak berlaku. Berdasarkan jadual 8, struktur makna leksikal bagi asuh dan didik merujuk kepada makna menjaga dan melatih baik-baik. Anwar Ridwan 2010. Struktur makna bagi perkataan asuh dan didik ini dapat dikenal pasti sebagai sinonim jati. Menurut Salina Jaafar dan Dorin 2016, syarat untuk membezakan dua jenis sinonim ini dinyatakan oleh Layon 1981 bagi struktur makna asuh dan didik telah memenuhi syarat sinonim jati kerana sinonim ini bersinonim secara keseluruhan jika pasangan bersinonim dalam konteks walaupun persekitaran sintaksis yang berbeza. Sebagai contoh ayat daripada data asuh dipetik daripada korpus DBP, mak asuh dia dengan cara mak, manakala data adik dipetik daripada korpus DBP. Selama ini saya didiawi macam adik saya sendiri dari saya kenal di zaman Showmaster hinggalah sekarang. Justifikasi masuk ayat ini masih lagi membawa makna yang sama seandainya perkataan asuh ditukarkan kepada didik kerana kedua-dua struktur makna perkataan ini merujuk kepada perkara mengajar dan melatih seseorang walaupun penggunaan leksikal tersebut diletakkan dalam persekitaran berbeza dan perubahan makna juga tidak berlaku. Data seterusnya menunjukkan penggunaan leksikal sinonim bagi hamil dan bunting. Menurut Kamus Dewan edisi keempat 2014, hamil dan bunting memiliki makna yang sama, iaitu mengandung. Namun begitu, kedua-dua leksikal tersebut boleh dianggap sebagai sinonim separa atau dalam erti kata lain, berlaku perubahan makna dalam konteks ayat seperti yang ditunjukkan dalam jadual 9. Jika dilihat pada contoh ayat tatkala itu isterinya lagi hamil barulah 5 bulan, ayat tersebut menunjukkan nilai kesopanannya amat jelas dan sesuai digunakan bagi merujuk kepada keadaan seorang wanita yang sedang mengandung. Berbeza dengan ayat maka daripada antara kerbau betina banyak itu ada seekor bunting yang dilihat lebih sesuai digunakan bagi haiwan. Jika dilihat pada penyataan Kraft 1991 pada halaman 36 berkaitan nilai rasa yang terkandung dalam sinonim, pasti akan menimbulkan isu kerana leksikal hamil lazimnya digunakan dalam konteks hubungan antara individu ataupun sosial dan juga dalam situasi formal berbanding dengan perkataan bunting yang amat jarang digunakan untuk wanita mengandung kerana makna konotasinya yang agak kasar dan kurang sopan. Hal ini bertepatan dengan penyataan Palmer 1976 pada halaman 35 bahawa maksud yang ingin disampaikan bukan sekadar buah fikiran semata-mata tetapi juga menggambarkan hubungan individu atau sosial yang mengaitkan kita dengan orang lain. Justru, jelaslah bahawa leksikal sinonim hamil dan bunting ini mendukung makna yang sama namun dianggap sebagai sinonim yang bersifat tidak mutlak kerana wujudnya perubahan makna dalam konteks ayat. Data yang terakhir menunjukkan penggunaan leksikal sinonim bagi bosan dan jemu. Menurut Kamus Dewan edisi keempat 2014, bosan dan jemu memiliki makna yang serupa, iaitu sudah tidak suka atau tidak gemar lagi serta memuakkan. Kedua-dua leksikal ini merupakan sinonim mutlak atau dalam erti kata lain tidak berlaku sebarang perubahan makna dalam konteks ayat. Jika dilihat pada contoh ayat Saleh sudah mulai bosan tinggal di rumah, leksikal dalam ayat tersebut adalah bersinonim kerana sekiranya digantikan leksikal bosan kepada jemu, iaitu Saleh sudah mulai jemu tinggal di rumah, konteks ayat tersebut masih sama dan tiada perubahan makna yang berlaku. Begitu juga dengan ayat kedua yang tidak mengalami perubahan makna sekiranya digantikan leksikal jemu kepada bosan. Hal ini bertepatan dengan penyataan Jackson 1988 pada halaman 65 bahawa dua perkataan dikatakan bersinonim jika kedua-dua perkataan itu memiliki makna yang serupa. Justru, jelaslah bahawa leksikal bosan dan jemu ini mempunyai kesinoniman dan tidak mengalami sebarang perubahan makna dalam konteks ayat. Secara keseluruhannya, makna leksikal adalah bentuk perkataan yang diturunkan dari leksikon, iaitu kosakata dan pembendaraan kata. Seterusnya, sinonim ini dikenali sebagai kata yang sama maknanya dengan kata lain. Dan sinonim juga merupakan dua kata atau lebih yang mempunyai makna yang sama dalam sesuatu bahasa.
Sinonim ini dapat dibezakan dengan melalui peranan sinonim tersebut sama ada sinonim jati yang merujuk kata yang bersinonim dalam bentuk penuh, keseluruhan dan lengkap, manakala sinonim separuh pula di sebaliknya. Menurut Noor Eliza 2014 menjelaskan bahawa bahasa ini akan berkembang tanpa disedari dan dirancang. Namun, minda dan tenaga manusia merupakan ejen utama yang menggerakkan agenda pengayaan sesuatu bahasa. Sekian, terima kasih.